Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini insya-Allah saya Izzat Ihtisyam bin Sa'ari bernombor metrik D2022110424 akan membentangkan ulasan artikel daripada subjek pembelajaran dan perkembangan pelajar, yang kod KPP 3014 daripada kumpulan H. Jadi hari ini insya-Allah saya akan membentangkan tentang tahap pengetahuan dan kemahiran guru pendidikan Islam terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi, yakni KEBAT, dalam pengajaran di negeri Selangor. Jadi hari ini, ulasan artikel ini telah ditulis oleh saudara Muhammad Talha Ajmain dan Muhammad Adri Cheno. Seterusnya kita pergi kepada isi perbincangan ulasan artikel. Ini iaitu ada 6 keseluruhannya. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tahap pengetahuan KEBAT guru pendidikan Islam, yang keempat kemahiran pelaksanaan KEBAT dalam pengajaran, yang kelima dapatan kajian, dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Seterusnya kita pergi kepada abstrak, iaitu tujuan utamanya adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan pengetahuan dan kemahiran guru-guru pendidikan Islam terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT, dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Itu harapannya adalah supaya mengenal pasti tahap penguasaan pengetahuan dan kemahiran guru-guru pendidikan Islam terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Itu kata kuncinya, iaitu tahap penguasaan guru, pengetahuan, pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya kita pergi kepada pendahuluan, iaitu kualiti penguasaan guru adalah faktor asas dan signifikan dalam menentukan keberhasilan murid. Seterusnya, pengetahuan guru merupakan salah satu kompetensi yang penting agar guru dapat mendorong murid mencari ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga iaitu petikan daripada tokoh ilmuwan iaitu Ibnu Khaldun berkata bahawa guru yang berpengetahuan bukan hanya menyampaikan ilmu sahaja, namun konsep sesuatu ilmu itu difahami dan mampu menambah kemampuan murid untuk belajar. Seterusnya, bengkel dan latihan berkenaan KEBAT harus diberikan kepada guru bagi meningkatkan kualiti guru dalam PDP dan memberi kesan kepada murid. Seterusnya kita pergi kepada tahap pengetahuan KEBAT guru pendidikan Islam, iaitu puncanya adalah persepsi pengetahuan guru yang berada pada tahap sederhana menunjukkan penguasaan mereka terhadap item-item pengetahuan asas dan ciri-ciri KEBAT kurang memberangsangkan dan perlu dipertingkatkan. Seterusnya kita pergi kepada isu, iaitu mereka kurang menguasai KEBAT walaupun telah berpengalaman dalam bidang pendidikan. Iaitu penyelesaiannya adalah untuk mengetahui dengan mendalam sifat-sifat kemahiran berfikir yang ingin diajar. Seterusnya, mewujudkan suasana yang dapat menggalakkan pemikiran dan mengetahui kaedah-kaedah penilaian kemahiran berfikir. Seterusnya kita masuk kepada kemahiran pelaksanaan KEBAT dalam pengajaran. Keberkesanan pengajaran adalah bergantung kepada kebolehan guru menggunakan kemahiran mengajar yang efektif bagi memudahkan aktiviti pembelajaran murid. Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran pendidikan Islam masih berada pada tahap yang rendah kerana kesediaan guru itu sendiri kurang bersungguh dan memilih tahap sederhana semasa melaksanakan PDP. Seterusnya, mewujudkan pelbagai kaedah PDP sekalipun kaedah tradisional seperti kaedah soal jawab, bercerita, syarahan, hafalan dan latih tubi. Seterusnya, iaitu memerlukan perancangan pengajaran yang teratur dan sistematik dan perlu dipelbagaikan agar murid dapat mengikutinya dengan rasa seronok dan menggembirakan di samping objektif pembelajaran tercapai. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian, iaitu hasil daripada dapatan kajian adalah cenderung mempunyai hanya menggunakan tahap aplikasi dalam PDP berbanding sintesis dan penilaian dan tidak berpusatkan murid yang menyebabkan murid bosan. Kekangan yang menyebabkan guru-guru kurang mempraktik kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran antaranya ialah kekangan masa serta fokus guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran.
Yang ketiga iaitu menyarankan pelaksanaan kerja berkumpulan atau secara berpasangan kerana berfikir secara berpasangan atau berkumpulan adalah satu aktiviti yang mudah dikawal. Menjimatkan masa biarpun di dalam sebuah bilik darjah yang ramai bilangan muridnya dan membina murid yang berfikir. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan iaitu tahap penguasaan guru pendidikan Islam menerapkan kebat dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi dan bersifat positif. Guru selaku elemen utama mengintegrasikan masyarakat yang berfikir aras tinggi memulakan guru itu sendiri kompeten menggunakan kebat. Pembangunan kebat akan dapat memudahkan transisi pengetahuan dan kemahiran kepada tindakan yang bertanggungjawab dan fungsi tertentu mereka dalam masyarakat. Sekian itu saja pembentangan saja pada kali ini. Assalamualaikum.